Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berpeluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu untuk sambungan ringkasan kitab Hujjatullah Al-Balighah. Insya-Allah malam ini sambungan tajuk yang penting, tajuk yang penting iaitu berkenaan dengan perbahasan mengenai ilah, perbahasan tentang ilah. Kenapa penting? Kenapa penting? Pentingnya kita mengetahui tentang ilah ialah kerana kegagalan kita untuk memahami maksud ilah menyebabkan akidah kita dikhawatiri akidah kita tak berapa jelas, akidah kita tak sempurna. Kegagalan kita memahami masalah ilah, mengetahui apa itu ilah yang sebenarnya sebagaimana yang difahami oleh orang Arab jahiliah zaman dahulu, dikhawatiri masalah akidah kita pun tidak sempurna. Itu yang kita perlu bagi tawajuh sikitlah, tajuk perbahasan mengenai ilah, insya-Allah. Mula-mula kita masuk bab muqaddimah. Bab muqaddimah, apa dia yang dikatakan ilah. Kalau kita imbas kembali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa baginda belum menerima wahyu, yakni belum dilantik sebagai nabi ataupun rasul, baginda dikagumi oleh orang Arab jahiliah. Kagum sangat, tidak ada orang semulia baginda. Orang tak pernah bohong, orang tak pernah tak tolong orang, amat baik. Sebab itu baginda digelar Al-Amin. Kisah dia sebelum dilantik menjadi nabi, yakni sebelum baginda menerima wahyu, baginda amat dimulia oleh masyarakat Arab. Seluruh masyarakat Arab kagum dengan baginda dan baginda digelar Al-Amin. Tetapi baginda menerima saja wahyu, dilantik saja sebagai nabi, maka baginda ditentang habis-habisan oleh masyarakat yang dahulunya memuja baginda. Kenapa macam ini? Itu perlu kita belajar. Punca asasnya ialah kenapa baginda melaungkan konsep ilah, yakni kalimah tauhid. Mana-mana baginda pergi, baginda akan membicarakan bab tauhid, iaitu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai kaum kerabatku, wahai jiran-jiranku, wahai kawan-kawanku, sebutlah olehmu. Sebut sini ialah sebut dan yakin dari segi lisan dan dari segi keyakinan dalam itu la ilaha, tidak ada ilah. Ini konsepnya. Penafian ilah, tidak ada ilah. Orang Arab jahiliah dia faham apa itu ilah. Kita dalam kalimah syahadah kita mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Tetapi kita tak faham. Tapi cuba satu orang yang detail sikit maksud ilah tadi. Contoh, tidak ada ilah. Kamu tidak dibenarkan sama sekali pergi menyeru roh-roh wali keramat. Kamu tidak dibenarkan semua sekali pergi jumpa bom-bom atau perkara-perkara luar asbab. Kamu tak dibenarkan sekali membuat perkara-perkara khurafat. Baru kita faham. Bila kita kata macam itu,
Sesiapa yang selalu pergi di kubur-kubur memohon pertolongan, ada hajat diselesaikan oleh ruh-ruh ulama, ruh-ruh wali tersebut, dia mesti bangun lawan. Tak ada guna dia cakap, dia akan lawan. Pasal apa? Pasal dia faham kita larang dia jangan buat perkara-perkara tadi. Itulah ilah. Tetapi pasal kita tak faham apa itu ilah, maka kita tak tahu je. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itu je kita fikirnya. Maknanya kita tak faham konsep penafian ilah kita, maka kita mengatakan kita tak sembah. Maksud kita, ilah kita itu ialah kita tidak sembah Allah yang kedua, yakni berhala. Bagi kita, orang Arab jahiliah itu, dia tak sembah Allah, dia sembah berhala. Jadi bila kita belajar awal Arab jahiliah baru ni, baru kita faham. Rupa-rupanya dia pun percaya dengan Allah. Allah Akbar, ilah Akbar, Allah. Tetapi dalam masa yang sama yang menyebabkan orang Arab bangun berontak ialah kenapa? Ilah tadi dia tak boleh tinggalkan. Itu punca dia. Dia kata pelik. Adakah patut? Dia kata tidak ada ilah berbilang-bilang, melainkan satu saja. Ini kata-kata dia. Allah nukikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran apa ayat tu? Lupa dah. Bila kita nak kita lupa. Aja'alal alihatan ilaha wahida. Adakah patut Muhammad ini mengatakan ilah yang berbilang-bilang, dia kata satu? Inna haza la syai'un ujab. Ini adalah pelik sekali. Itu punca dia dah. Ini amat-amat pelik, dia kata Muhammad ini. Dia kata ilah yang banyak ini, dia kata satu. Itu konsep dia. Maka di sinilah punca dia bangun berontak. Pasal mereka mengatakan ada banyak ilah, Allah satu. Tapi Allah bagi anugerah kepada orang yang rapat dengan Allah untuk selesaikan masalah dia, untuk sempurnakan hajat dia atas perkara-perkara kecil. Perkara-perkara besar memang dia mengatakan Allah. Tapi perkara-perkara kecil tadi ialah golongan-golongan manusia atau bukan manusia yang Allah bagi anugerah dengan dia. Anugerah khas dengan dia, yakni mana-mana sebahagian kecil sifat Allah, Allah bagikan kepada muqarrab tadi, golongan ruh Nabi dan wali tadi, dan juga malaikat dan jin. Empat perkara lah, empat golongan yang Al-Quran ceritakan. Nabi, wali, malaikat dan jin. Empat golongan ini Al-Quran ceritakan merupakan golongan-golongan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini mereka mengatakan ilah tersebut. Jadi mereka bangun berontak. Jadi inilah kefahaman ilah ni yang kita nak belajar malam ini. Peringkat permulaan ni kita tengok dulu mukaddimah dulu. Kita baca kita punya nota kita lah. Amat penting sekali kita kena faham betul-betul tentang ilah ini. Kalau faham, akan mudah faham tafsir Al-Quran. Pasal Al-Quran cerita bab perkara-perkara ini. Bila kita tahlil pun, bukan tahlil tu, tahlil ini tahlil yang menyebut la ilaha illallah, tiada ilah yang lain melainkan Allah. Akan rasa lain kerana ia memberikan kesan kepada dalam hati kita, kerana kita sudah faham maksud ilah tersebut. Bila kita faham ilah tadi, yakni pautan-pautan hati kita yang kita rasakan dia boleh selesaikan sebarang masalah kita. Sama ada masalah kecil ke masalah besar ke, pergantungan hati tadi kepada golongan tersebut boleh selesaikan masalah kita. Dan yang kedua, pautan hati kita, pergantungan hati kita kepada hajat golongan tadi juga boleh sempurnakan hajat kita. Maknanya dua perkara, boleh selesaikan masalah, boleh sempurnakan hajat. Itu pergantungan hati tadi, itu merupakan ilah-ilah tadi bagi kita. Maka kena faham itu baru faham maksud ilah sebenarnya. Apabila kita lafaz la ilaha illallah, kita sebut dengan kefahaman yang jitu, waktu itu kita rasa bergantung sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Melayu, ilah selalunya hanya disebut Tuhan. Tapi siapakah Tuhan? Orang Melayu sebut ilah Tuhan. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah, kan? Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Sebut Tuhan. Tapi kita ingat ke, Tuhan itu selagi ianya tidak berhala yang dalam bentuk batu tersebut, okeylah dia rasa. Bagi orang Melayu ini, dia anggap ilah itu hanya berhala saja.
Selagi kita tak sembah berhala, okeylah, kita tak syirik lah. Ini masalahnya. Jadi kita tahu apa ilah sebenarnya. Ramai dalam kalangan orang Islam tak faham pun maksud ilah itu. Tetapi musyrikin Mekah amat faham lafaz ilah itu. Sebab itu sebut saja la ilaha, mereka bangun lawan Nabi. Tak betul Muhammad, tak betul Muhammad. Pasal apa? Pasal dia faham ilah tadi. Ilah tadi kehidupan seharian dia selalu memuja ilah-ilah ini. Segala masalah dia, ilah tadi yang selesaikan. Segala hajat dia, ilah tadi yang sempurnakan. Tiba-tiba Muhammad kata tidak ada ilah, itu dia lawan, angkat pedang. Dah berapa lama dia melawan. Sehinggalah tahun 8 Hijrah adalah golongan-golongan yang faham. Golongan macam golongan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali, Khadijah, sahabat-sahabat dia, golongan yang tak samar. Golongan-golongan terus terima. Apa Nabi cakap, terus terima. Golongan-golongan yang luar biasa. Tapi sebahagian besar mereka degil. Hinggalah tahun 8 Hijrah baru mereka semua sekali terima ilah ini. Kenapa? Setelah sekian lama Nabi baca demi baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama mereka boleh terima ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilah-ilah tersebut. Itu maksudnya. Maka tetapi musyrikin Mekah faham. Sebab fahamlah mereka lawan Nabi. Sebab dia faham ilah, dia lawan Nabi. Tapi kita tak faham, kita relax, tak faham. Mereka lawan Nabi kerana tidak ada persetujuan kefahaman dalam tauhid pada ilah. Maknanya pertentangan itulah adalah perkara-perkara akidah. Masyarakat kita memang ramai yang tak faham ilah. Mereka hanya pandai sebut saja. Sebab itu apabila kita tegur mereka tentang tawassul, nak maksudnya. Sebab itu bila kita tegur mereka tentang tawassul yang tidak dibenarkan. Tawassul ada dua jenis. Ada tawassul yang dibenarkan, ada tawassul yang tidak dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan, tawassul macam mana? Tawassul dengan zat Allah, tawassul dengan sifat Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Qahar. Itu tawassul yang dibenarkan. Pertama. Yang kedua, apa tawassul yang dibenarkan? Tawassul, kita bertawassul dengan amalan-amalan kita. Lepas solat tadi, wahai Allah, kalau betul amalan solat aku tadi, terimalah doa aku ini. Kita berdoa, kita bertawassul dengan amalan-amalan ikhlas kita. Bila kita rasa amalan kita benar, maka kita bertawassul dengan amalan-amalan kita tadi. Bila kita selesai tolong buat gotong royong surau ke contoh dah, selesai buat kerja, kita bertawassul. Wahai Allah, kalau benar aku ikhlas cuci surau, cuci rumah kamu tadi, maka qabullah permohonan. Sebab tu setiap kita buat kerja-kerja kebaikan, itu amalan baik kita disunatkan berdoa. Pasal doa kita adalah amat makbul. Itu tawassul yang dimana kita dalam hadis yang orang masuk gua dah. Dia bertawassul dengan amalan-amalan dia. Apa amalan terbaik dia. Seorang tu pernah tolong ibu, tengok, tolong ibu bapa dia, berbagai-bagai amalan dia dah. Tawassul. Tetapi banyak tawassul yang tidak dibenarkan. Tapi golongan-golongan Arab jahiliah, dia faham perkara ini. Masyarakat kita, bila kita larang dia tawassul, dia bangun lawan lah. Dia kata bodoh dia ni. Dalam banyak ustaz-ustaz YouTube tu, dia cerita dah. Saya cerita nama lah. Dia kata boleh bertawassul, boleh. Kita bukan sembah Allah, kita bukan sembah wali, kita bukan sembah roh wali, kita bukan sembah roh Nabi. Tetapi kita minta dengan Allah, kita bertawassul dengan roh ulama tadi. Mereka mati bukan mati sia-sia. Mereka muqarrab dengan Allah. Masa mereka hidup, Allah berkeramat dengan dia. Nabi pula Allah bagi mukjizat dengan dia. Takkan dia mati, dia tak ada power dah. Takkan Allah nak biarkan begitu saja. Dia pegang konsep ini. Dia kata, tidak ada masalah bertawassul. Ini masalah, maka Allah bantah. Allah kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ayat tawassul ni, surah Az-Zumar. Ma na'bud, jika tanya mereka, kami tidak menyembah roh wali, kami tak menyembah roh Nabi, tetapi kami menyembah Allah. Cuma kami buat baik untuk merapatkan hubungan dengan Allah saja.
Ayat tu. Ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah dia sikit pun. Mereka tetap roh Nabi, mereka roh wali, kami tak boleh, tapi kami sembah dengan Allah. Tapi pasal apa? Pasal dia bukan sebarangan orang. Dia luar biasa. Dia dalam masa hidup dia, banyak latihan-latihan rohani dia, banyak dia mujahadah dalam kehidupan dia. Maka bila dia mati, Allah anugerahkan anugerah khas dengan dia. Jadi bila kita pergi rapat dengan dia, bila kita pergi kubur dia, maka dia cubalah, dia tahu kedatangan kita, dia dengar seruan kita, dia boleh aktif, boleh berdoa dengan Allah. Allah makbulkan cepat doa kita. Ini kesyirikan dia. Tetapi dia kata dia betul. Sedangkan Allah kata, ayat Azumah tadi menafikan terus. Ini merupakan perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita detail nanti, lepas ni kita akan tengok detail. Ini cuma mukadimah baru. Termasuk salah yang mereka lakukan, mereka akan tolak kita, lawan kita. Tengok dan ustaz tu tak, dia lawan, dia kata, dia kutuk. Dia kata golongan-golongan yang duduk sunnah ini, dia kata tak betul. Tak betul, dia yang betul. Tuduh kita macam-macam. Ini semua kerana mereka tak faham dengan sebenarnya apakah lafaz ilah itu. Maka kitalah yang kena belajar dan yang kena faham dahulu supaya kita dapat memberi penjelasan kepada mereka. Isu agama memang sensitif dan mereka akan marah kalau kita tegur mereka. Pasal kita faham ilah, maka bila kita tak boleh mengambil ilah selain daripada Allah, maka mereka akan marah. Walaupun mereka salah, manusia memang susah ditegur. Apatah lagi dalam hal agama. Mereka kena faham dengan kemas dahulu sebelum beritahu kepada orang lain. Akidah yang hak, ni akidah. Akidah yang hak adalah tidak membenarkan lafaz ilah berkongsi dengan selain Allah. Yang hak ialah tidak membenarkan lafaz ilah tadi berkongsi dengan selain Allah. Maknanya bukan Allah yang kedua, tetapi Allah tetap yang satu, ilah akhbar. Tetapi sifat-sifat Allah tadi mereka mengatakan Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluk yang rapat dengan Allah semasa hidup. Maka Allah anugerahkan ilmu, Allah anugerahkan kudrat, ilmu gaib Allah anugerahkan dengan dia. Maka golongan-golongan ini bila dia mati, dia tahu perkara-perkara gaib. Ini mereka rasa, mereka agak pasal jasa mereka terlalu besar masa mereka hidup ketika itu. Lafaz ilah itu hanya untuk Allah saja. Memang tidak ada. Ilah ini hanya untuk Allah saja baru ilah. Yang lain tidak wujud. Itu dia marah tadi. Nabi, wali, malaikat dan sesiapa saja tidak boleh memilikinya. Sesiapa yang mengambil apa-apa sifat Allah, diletakkan kepada apa-apa makhluk dan bukan makhluk, maka itulah dipanggil syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkongsi ilah, berkongsi kuasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ketuhanan, sifat anugerah, sifat kuasa tadi ialah hanya milik Allah saja. Tu yang hak. Sedangkan akidah yang batil itu membenarkan lafaz ilah itu dikongsi dengan selain Allah. Kalau yang batil dibenarkan berkongsi selain Allah, iaitu kepada roh wali, malaikat dan jin. Mereka kongsi status ilah itu dengan Allah. Inilah akidah musyrikin Mekah. Tugas besar Nabi Muhammad adalah menerangkan tauhid dan menolak perkongsian ilah itu dengan selain Allah. Itulah tauhid pada lafaz ilah. Adakah selain Allah yang memiliki sifat Tuhan? Ada yang kata ada dan ada yang kata ada, dan itu yang kita nak bersihkan dengan belajar kitab ini. Itu mukadimah barulah. Ni baru nak masuk ni. Baru kita nak masuk dalam perbahasan mengenai ilah. Perbahasan ilah ada 6 tajuk. 6 tajuk yang kita akan bahaskan. Yang pertama, kepentingan ilah. Kepentingan untuk tahu masalah ilah ini ianya amat penting untuk kita kenal Allah. Kenapa pentingnya kita belajar, kita kenal ilah? Kerana selagi seseorang itu tak faham masalah ilah, selagi itulah masalah akidahnya
tak sempurna. Ingat selagi kita tak faham ilah, selagi itulah akidah kita tak sempurna. Kerana bagi kita memadai kita tak sembah berhala cukuplah. Tapi kita buat perkara-perkara lain, itulah sebenarnya yang ilah tadi. Sebenarnya berhala tadi merupakan kiblat tawajuh saja. Cuba tanyalah siapa saja yang sembah patung tadi. Kenapa mereka sembah patung? Bukan patung tersebut. Patung dibuat daripada kayu, dibuat daripada batu, ada rupa paras orang dah. Kalau sekarang ni ada orang pakai songkok, pakai kopiah, orang Buddha ada macam tu. Orang Arab jahiliah dalam bentuk orang. Al-Lata, Al-Uzza ni bentuk orang. Siapa? Bukan batu yang dinukil tu, tetapi ada roh di belakang batu tersebut. Sebab itu kalau batu tu musnah, kayu tu musnah, dia buat yang lain pula. Dia buat arca. Arca gambar siapa dia? Gambar di belakang, itulah ruh-ruh wali tadi. Ruh-ruh orang alim tadi. Ruh-ruh orang yang dimuliakan oleh masyarakat. Pasal bila orang itu dimuliakan oleh masyarakat, dia mengatakan ini mesti ada sesuatu kelebihan. Jadi kalau dia mati, ada kelebihan. Kalau kita buat baik dengan dia, Allah kasih sayang dengan orang ni, dia cepat kabulkan doa-doa kita. Jadi kepentingan dia, selagi tak faham persoalan ilah, dikhawatiri akidah kita tak berapa sempurna. Sebab kita nafi la ilaha, kita nafi semua tu, kita menafikan konsep tidak ada ilah, tidak ada ilah. Tapi dalam masa yang sama, seluruh kehidupan kita menyeru ilah. Kita pergi jumpa sekian-sekian, buat perkara gaib, pergi jumpa malah, pergi jumpa bomoh-bomoh sekalipun, pergi jumpa dengan roh-roh di kubur-kubur keramat pun, kita buat perkara-perkara ini. Tapi kita rasa tidak apa, itu tak salah, ini ikhtiar. Allah pun bagi anugerah dengan dia pasal dia baik. Maka apa salah kita buat baik dengan dia? Bila kita baik dengan dia, seolah kita baik dengan Allah. Allah akan perkenankan doa hajat kita. Cepat bagi hajat kita, cepat selesaikan masalah kita. Itu pertama. Kita tengok nanti. Apa dia? Kepentingan pertama, kenapa ilah ini penting? Untuk kenal Allah dan untuk kenal sifat-sifat Allah. Kita terletak makhluk-makhluk lain ada sifat Allah. Yang kedua, kitab-kitab ini turunkan dahulu berkali-kali ini bukan Quran saja yang sebut tentang tauhid pada ilah. Semua kitab dari langit membicara tentang perkara ini. Semua kitab-kitab, apa-apa kitab langit, Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, mana-mana suhuf ke, semua sekali membincangkan bab tauhid kepada ilah ini. Tapi orang yang mensyirikkan ilah ini, dilawan dia, tauhid lawan syirik, dia akan tahu dalam penentangan. Kita kena terima yang iman, rukun iman pun ada menyebut tentang percaya kepada kitab-kitab. Kita kena terima yang semua Nabi bawa akidah yang sama, yang akan sampai kepada semua umat-umat mereka. Kita detail kemudian. Dua, pentingnya ilah pertama. Yang kedua, semua agama cerita bab tentang tauhid ilah. Yang ketiga, terdapat 4 subhat. Ini penting ni. Terdapat 4 subhat, 4 kesamaran yang masyarakat Arab jahiliah samar. Sebab itu dia dipanggil musyrikin. Sebab itu dia syirik. Pasal apa? Dia buat kesamaran-kesamaran ini. Terdapat 4 kekeliruan, 4 samar, syubhat ilah yang difahami oleh musyrikin Mekah. Begitu juga ianya adalah kekeliruan masyarakat Islam sekarang ini. Kita lebih-lebih lagi pasal kita tak faham bahasa Arab, tak faham ilah, lebih-lebih kita samar. Kerana mereka keliru. Sebab itulah mereka amal perkara syirik. Tak perasan yang sama saja akidah mereka dengan musyrikin Mekah. Mereka sangka mereka tak sama dengan akidah musyrikin Mekah. Untuk kita ni, orang Melayu kita ini tak jangka kita sama dengan akidah musyrikin Mekah. Kita rasa kita tak. Tetapi apabila dikaji, belajar sebenarnya kita belajar kitab ini serupa sahaja. Tetapi kerana tak belajar tafsir Al-Quran, mereka tetap berada atas kesesatan itu. Oleh itu kena belajar akidah musyrikin Mekah supaya kita tidak buat perkara-perkara yang sama dan ada fahaman salah yang sama macam mereka. Penting untuk belajar kerana kesesatan ini bukan sahaja dari segi amalan, tetapi perkara dalam hati. Perkara dalam hati ini orang lain tak tahu. Jadi kita sendiri kena periksa sama ada benar atau salah. Kalau kita salah,
dalam ibadat solat contohnya, bolehlah orang lain nampak, orang tegur kita. Tetapi kalau akidah dalam hati, tidak siapa yang boleh menegurkan kita. Boleh Itu 3. Perkara keempat, kita akan ambil tajuk ni, perbahasan syirik dari segi ilmu. Kita akan bahaskan nanti syirik ilmu. Pasal ilmu ini, siapa yang ada sifat ilmu? Tuhan. Nah, yang ada sifat ilmu Tuhan. Yang menjadi masalahnya, kita juga menggunakan perkataan ilmu. Ulama tu ilmu tinggi, orang jahil tu ilmu rendah, polan ilmu sederhana. Kita menggunakan ilmu. Maka sifat Allah pun ilmu juga. Sebab tu dia kata sifat Allah mahal ilmu. Tapi di sini bila kita mengatakan ilmu tadi pun ada pada kita, ilmu itu hak Allah juga, maka mereka mengatakan Allah bagi ilmu tadi kepada anugerah khas yang dia nak bagi. Maka sebagai contoh ilmu ghaib, maka kita pun merasakan bila orang itu tinggi masa kehidupan dunia, wali sebagai contoh, bila dia mati, ilmu ghaib tadi ada pada dia, kekal dengan dia, maka dia akan tahu apa-apa perkara ghaib. Sama juga dengan sekarang ni, sesiapa sahaja yang tahu benda ghaib, maka itulah merupakan, kalau kita pergi jumpa dengan dia, kita mengatakan dia ada ilmu ghaib. Sedangkan ilmu ghaib hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita terima apa-apa yang dia kata, itulah ilah. Itulah kesyirikan. Kita pergi jumpa bomo, barang kita hilang, dia boleh bagi tahu di mana barang kita, bila barang kita orang hantar kembali. Jadi bila kita percaya dengan tu, itulah kita sembah ilah. Maka ilah ini ialah percaya dengan apa-apa yang diceritakan oleh individu tadi. Itu perkara-perkara hanya milik Allah. Ini banyak salah faham dalam masyarakat. Ada yang sangka mereka yang telah mati dapat tahu lagi apa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Ini satu bab lain lagi. Bila orang wali tadi, orang keramat tadi, ulama tadi mati, kononnya dia masih mengetahui perkara-perkara dunia lagi. Sempat lagi balik rumah, sempat lagi balik hari Jumaat makan nasi ke rumah lagi. Dulu kan hari Jumaat kita simpan nasi, jangan habis cucu nasi tu, simpan. Arwah tu hang nak balik, dia kata malam kalang. Pasang lampu lagi, buka tingkap lagi, ada amalan. Pasal apa? Ini ilmu. Sedangkan orang yang mati tu langsung tak tahu menahu, langsung ada dunia. Dia sibuk dengan, kalau dia banyak dosa, sibuk dengan dosa kena seksa dia. Kalau dia banyak pahala, seronoknya dia duduk di alam lain. Maknanya berbeza. Dia tak ada masa nak ingat anak cucu dia atas dunia ini. Anak cucu saja rasa dia tahu. Dia tahu. Dapat tahu lagi apa jadi kehidupan dunia. Dan ada juga yang sangka orang sudah mati ada kudrat untuk memberi pertolongan. Bukan setakat tahu. Lepas tu kalau kita tanya orang pergi kubur tapi dia sembunyi benda ni. Kalau ada kubur-kubur keramat lah sebagai contoh kan, tanya dia kenapa pergi kubur Syekh. Dia kata kita datang kubur ini untuk ingatkan kematian. Dia kata macam tu. Tapi sebenarnya kalau setiap hari Jumaat ke, setiap hari Selasa ke dia pergi, dia bukan tak ada kena-mengena dengan dia kubur tu. Kubur ada satu kawasan tersebut, kata kubur orang alim ke, dia begitu. Pasal dia yakin orang tu boleh selesaikan masalah dia. Tahu, mendengar dan boleh bertindak. 3 perkara gaib ni. 3 perkara kononnya si mati tadi akan bertindak dengan ilmu dia tadi. Ilmu dia mengetahui kita pergi, ilmu dia mendengar apa kita minta dengan dia, dan ilmu kudrat dia boleh menyelesaikan masalah kita apa kita minta dengan dia, dan dia boleh sempurnakan hajat kita bila kita minta dengan dia. Pasal apa? Pasal dia golongan muqarrab. Kita belajar minggu lepas dah. Dia golongan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah cepat terkesan dengan doa di golongan-golongan ini. Ilmu Lepas tu yang tajuk seterusnya, orang sudah mati ada Quran untuk beri pertolongan kepada yang hidup. Ini semua adalah salah faham tentang akidah. Yang kelima, perbahasan tentang syirik dari segi tasarruf. Syirik urus takbir. Bila ada syirik kudrat. Bila ada kudrat,
Bila ada kudrat, dia boleh selesaikan segala masalah, hajat masalah, dia boleh selesaikan semua. Dan yang keenam, penutup tauhid dalam adat dan ibadat. Ini penutup. Habis 6 tajuk yang kita akan belajar kemudian lah. Bukan hari ni. Hari ni kita buat mungkin 1-2 kot. Pasal hari ni pun cuma pemain simpanan yang ni kan. Ganti Ustaz Azhari saja ni. Tak boleh lebih-lebih sangat. Dia sebelum isyak kita berhentilah. Ada makanan lagi. Okey. Tajuk pertama. Tajuk pertama kita, apa dia tadi? Apa pentingnya ilah? Kenapa pentingnya ilah? Tadi kenapa pentingnya? Pasal untuk melahirkan akidah yang jelas. Itu kita perlu belajar ilah. Pengetahuan mengenai ilah ini. Kenapa pentingnya ilah? Yang pertama, seluruh Nabi Allah akan mengajar mengenai ilah ini. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, iaitu akan ceritakan semua Nabi-Nabi akan mengajar tentang yang pertama, untuk mengesahkan Allah. Ini yang pertama. Ingat tak semalam yang Ustaz semalam mengajar hadis popular yang palsu malam. Hadis apa tu? Hadis mengenai orang buta yang bila Nabi wafat, Abu Bakar pergi ganti kan. Dia mengatakan lain, kasar orang tadi, lembut Nabi dah, kasar. Tengok dah kenapa dia palsu. Hadis tu. Kenapa? Ini ya. Dia kata ni, seluruh Nabi-Nabi akan menyampaikan ajaran mengesahkan Tuhan. Tetapi dalam tempoh Nabi menyuap orang tua buta Yahudi tersebut, satu pun untuk dakwah, untuk mentauhidkan Allah, tidak ada diriwayatkan. Maknanya amat mustahil kerja Nabi ini ialah mengusahakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa tuflihu. Wahai manusia, sebutlah, yakinlah tidak ada ilah yang lain, hanya Allah sahaja. Itulah baru kamu berjaya dunia, berjaya akhirat. Nabi tak henti sebut perkataan ini pasal pentingnya ilah tadi. Tiba-tiba riwayat hadis tadi yang kita belajar malam tadi, tidak ada sebut pun Nabi hanya suap makan minum hari-hari. Tetapi tidak ada Nabi tabligh kepada orang tua tadi untuk mengesahkan Allah. Inilah salah satu faktor dia kenapa hadis tadi palsu. Maka inilah yang pertama sekali akan disampaikan oleh para rasul. Bukan Nabi saja, semua rasul-rasul. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi saja dia mengesahkan Allah. Sebab itu orang Arab jahiliah untuk Nabi Muhammad, orang Yahudi untuk Nabi Musa, kaum masing-masing dia lawan. Bukan lawan kerana amalan, dia lawan kerana ilah ni. Dia tak boleh terima ilah pasal apa? Pasal sebelum ini pergautan hati dia ada pada yang lain selain Allah. Ada orang lain yang boleh menyelesaikan hajat dia, ada orang yang boleh menyempurnakan hajat dia, maka ada perkara. Maka itu dia tak nak dan berjaya. Maka dia marah. Sebab itu Nabi tadi ketika itu syariat amalan belum disyariatkan lagi di Mekah. Di Madinah baru besar-besaran, solat diturunkan semua sekali ya sebagai besar akan tu, tapi di sini kalimah tauhid baru. Maka semua rasul-rasul akan cerita umat dia untuk mengesahkan Allah. Ianya satu ilmu yang amat penting sekali, yang kalau salah faham dalam ilmu ini, maka tidak bergunanya amalan dan fahaman agama-agama yang lain. Kalau sini kita fail, sini kita tak faham ilah, maka segala amalan-amalan Allah tak akan terima. Ingat, ini penting sangat. Penting sangat. Sebab tu Rasul Nabi tugas dia mengulang-ulang kalimah tauhid. Dalil dia, kalau tuan-tuan tengoklah, surah Anbiya ada. Surah Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Dan kami tidak akan mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Nuhi ilaihi, kami wahyu padanya. Wahyu apa? Tengok, tak sempurna kalau kami utuskan rasul, tak sempurna.
Bukan tukang rasul tu. Kecuali kami turun wahyu tentang apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahawa tidak ada ilah yang lain melainkan aku saja, maka sembahlah kamu semua aku. Serulah kamu, minta tolong aku saja. Ada hajat, ada masalah dengan aku saya kamu kena minta tolong dan minta bantuan. Ini surah ayat ni. Tuan tengok lain lagi surah An-Nahl. An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. Tengok sikit ayat lagi ya. Belum syak lagi ni. Jumpa tak? An-Nahl ayat 6, surah 16 ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutuskan kalangan tiap-tiap umat rasul dengan menetapkan mereka menyeru, adalah kamu menyeru menyembah Allah saja. Kulli ummatin rasulan, kami kalau rasul tadi, an ya'budullaha, sembahlah Allah saja, serulah Allah. Ini kalimah tauhid la ilaha tadi. Lepas tu wajtanibut taghut, dan jauhlah yang menyeru taghut tadi. Jauh taghut tadi. Ini dua tiga perkara dua tiga perkara yang kita perlu ambil beratlah. Maknanya kita beribadah dengan Nabi ke beribadah kepada taghut. Dua perkara itu Saya nak bagi contoh satu lah. Bismillah. Kadang-kadang kita tak faham apa itu menyeru Allah, beribadat kepada Allah, sembah Allah, kita tak faham. Contohlah, tiap-tiap hari ada orang azan masuk waktu subuh, zuhur, asar, isyak, orang azan dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, 2 kali diulang dah. Tapi Ketika itu kita dah buat apa? Kita dah tengok TV ke? Kita dah basuh kereta ke? Duk tengah makan nasi ke? Sedangkan Allah panggil. Allah panggil. Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali Allahu akbar, Allahu akbar. Terus lagi hayya 'alas salat, marilah solat, marilah solat. Solat kejayaan, hayya 'alal falah. Sebut. Tapi kita buat tahu saja. Ketika ini kita ikut siapa? Ayat tadi, ani'budullah, ikutlah Allah, serulah Allah, ikut perintah Allah. Tapi ayat ni wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Apa jauh? Apa taghut? Taghut ini ialah taghut selain daripada Allah dipanggil taghut. Maka bila kita tak hadir ke surah ketika itu, ketika dengan tidak ada apa-apa uzur syar'i, tengok kita memenuhi ayat ini. Allah kata, kamu jangan ikut taghut, kamu telah melakukan perkara-perkara ini kepada taghut. Nampak sekarang ni? Di mana kita ikut sekarang ni? Kita ikut taghut ke kita ikut Allah Subhanahu wa taala? Siapa ilah kat sini? Di mana ilah? La ilaha illa, tidak ada ilah lain melainkan Allah. Tapi tiba-tiba bila hayya 'alas salah kita tak datang. Kenapa tak datang? Siapa ilah kita? Ilah kita itu apa-apa kerja yang kita buat, itulah ilah kita. Nampak sekarang ni? Tapi kalau kita mengatakan dia, kamu ni teruk ni, kamu ni tak datang ni, kamu tak percaya dengan Allah, tak ikut Allah ni, mesti dimarah. Tapi sebut pandai la ilaha, sebut pandai. Illallah tahu dah. Tetapi ucapan kita tak selari dengan apa yang kita buat. Ini sebagai contoh tafsir ayat ni. Maka dalam ayat ini, dalam ayat yang tadi, semua menyeru Allah saja, mengesahkan Allah. Tiba-tiba wajtanibut taghut. Allah kata jauhi taghut, tapi kita ikut taghut tersebut. Maka ceklah sejauh mana amalan kita, sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Maka jawab sendirilah apa hukumnya ketika itu bila kita sengaja tak nak pergi ke surau masjid bila azan dilaungkan untuk orang lelaki yang tidak ada uzur syar'i. Batu Nabi ajak kumpulkan pemuda-pemuda. Mana pemuda-pemuda kampung ini, kita dah pergi bakar rumah dia. Walaupun tidak wajib, tapi hampir sangat. Lepas tu, tak ikut kata gitu,
amat besar, berat sekali hukuman yang bakal menunggu kita. Pasal apa? Tak dengar panggilan Allah Subhanahu, kita dengar panggilan syaitan tadi. Maka tu dalil dia. Tengok dalil, dua-dua dalil. Banyak lagi dalil lain. Jadi memadai dengan surah Anbiya ayat 25 tadi dan surah An-Nahl ayat 36 mengenai Nabi-Nabi akan menyampaikan ajaran mengenai ini. Satu tajuk lagi. Satu sebab lagi ya. Kitab-kitab yang lain dari langit juga menyampaikan hal ilah sebagai ajaran utama juga. Bukan sahaja kitab Quran, bukan saja semua nabi-nabi, kitab-kitab yang Allah turunkan daripada langit, semua kan bincangkan bab perkara-perkara ini, yakni la ilaha illallah, tidak ada ilah yang lain tadi. Terlebih sekali Quran, kitab selain Quran telah diubah. Jadi mana kita tahu yang kitab kita itu memperkatakan tentang ilah juga. Pengarang mengatakan, mana kamu tahu? Kamu tak faham Injil, kamu tak faham Taurat, kamu tak faham Zabur. Mana kamu tahu kitab-kitab tersebut juga mengatakan memberi utama kepada ilah juga. Dia tanya macam itulah soalannya. Kita tahu kerana ia yang telah ditahu dalam Al-Quran Allah. Kita tahu kerana kita belajar Al-Quran. Al-Quran membenarkan segala kitab-kitab yang terdahulu. Maka bila kita belajar Al-Quran, semuanya seolah kita dah belajar Injil, Zabur, Taurat yang original. Bila kita belajar Al-Quran, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang original tadi. Maka seolah-olah kita dah tahu apa perkara-perkara tauhid yang Allah nak ceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Allah dah sebut dalam mana tu? Kita tahu kerana yang telah beritahu dalam Al-Quran, Allah dah sebut dah yang kitab-kitab itu juga memperkatakan tentang ilah. Bukannya perlu kita baca Taurat dan Injil pula untuk pastikan. Cukup dengan kita percaya saja apa Allah sebut dalam Al-Quran. Mana-mana tulisan kitab-kitab itu yang berlawanan dengan Al-Quran, maksudnya ia telah ditukar. Kalau Injil ke Taurat ke berbeza dengan Al-Quran, dia telah ditukar semua sekali. Dan dalam Al-Quran ada pendapat mengatakan 1/4 daripada Al-Quran cerita bab kitab-kitab yang lain. 1/4 Al-Quran cerita bab Zabur, Taurat dan Injil. Sebab itu kita tengok kalau kita belajar surah Al-Baqarah, dia cerita bab Taurat, dia cerita bab orang-orang Yahudi. Kita belajar surah Al-Baqarah, surah apa? Al-Imran. Kan? Al-Baqarah, Al-Imran dah. Belajar Al-Imran, kita belajar kaum Nasara, belajar kitab Taurat. Kenapa perlu kita belajar orang Yahudi? Kenapa kita perlu belajar orang Nasara? Nah, orang tanya kita. Kita perlu belajar kerana kita nak kenal siapa itu Nasara, siapa itu Yahudi, dan bagaimana kitab-kitab mereka. Mereka ada kitab tapi mereka lawan kitab mereka. Cuba tanya orang Yahudi, apa pandangan kamu mengenai Nabi Uzair, wahai orang Yahudi? Apa jawab mereka? Mereka ada kitab Taurat, tapi mereka menganggap Nabi Uzair anak Tuhan sebagai ilah. Wahai orang Nasara, apa pandangan kamu mengenai Nabi Isa alaihissalam? Sedangkan kamu ada kitab Injil. Mereka mengatakan kami menjadikan Nabi Isa itu ialah anak Tuhan juga. Yakni orang yang boleh mempersembahkan kepada Allah, pada Tuhan, apa-apa saja, segala masalah-masalah yang berlaku pada apa yang orang pergi jumpa dia tadi. Itu maksudnya. Maka semua sekali sama. Jadi bila kita faham bangsa-bangsa ini, maka kita nak belajar untuk kita tolak mana-mana perangai-perangai kedegilan golongan-golongan ini. Takut kita bukan belajar pasal Nasara, pasal Yahudi, kita belajar sifat-sifat dia tu. Kalau Yahudi, betapa degilnya orang Yahudi. Banyak sekali ayat cerita kisah jenis-jenis orang Yahudi, jenis-jenis degil. Kenapa degil? Kita belajar dia. Jangan jadi degil macam orang Yahudi. Dia sombong. Ada kitab tapi tak nak beramal dengan kitab dia. Begitu juga dengan orang Nasara. Kenapa orang Nasara,
Orang Nasara ini dia baik tapi dia jahil. Dia belajar benda yang salah. Bila dia belajar salah, amalan dia pun salah. Ada masing-masing ada kitab. Tapi tak faham kitab sebenar. Seorang itu kitab dia diselewengkan, seorang itu dia sombong, dia tak ikut kitab dia. Sebab itu dalam ayat Al-Quran surah lain, Allah menempelak golongan ahli kitab yang ada kitab tapi tak faham kitab, tak beramal dengan kitab dia. Seumpama apa dia? Kaldai bawa bertimbung-timbung kitab yang tebal. Kitab ni bawa kaldai. Tapi bila tanya kaldai, apa pun dia tak tahu isi kandungan kitab tersebut. Maknanya Allah menempelak golongan ini. Golongan-golongan yang ada kitab, tak faham isi kitab, maka dia 2 kali 5 dengan 5 kali 2 dengan orang yang tak ada kitab. Bahkan lebih teruk lagi. Sama dengan orang kita. Orang Islam. Mengaku Islam, mengucap. Hari-hari mengucap, hari-hari solat, tapi Quran ada, tapi tak faham kandungan Al-Quran. Tak faham kandungan Al-Quran. Kita boleh beramal dengan Al-Quran. Bila tak beramal dengan Al-Quran, maka bagaimana nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kebanyakan kita berlumba-lumba untuk kutip pahala dengan baca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan 6 kali, 7 kali khatam Quran. Seronok sangat. Pasal apa? Berebut pahala. Dapat 1, baca 1 dapat 10. Dah, berapa kali ganda tu. Bahkan bukan 1 ayat, 1 patah alif lam mim. Berebut nak kolek pahala. Tetapi kita tak takut dengan amalan-amalan kita yang bercanggah dengan arahan-arahan Allah dalam Al-Quran, lantaran kita tak faham apa kehendak Allah sebenarnya. Dalam mengucap kita tak faham la ilaha illallah tadi, tak faham. Lepas tu kita buat perkara-perkara syirik. Kita tak faham ilah tadi. Muhammadar Rasulullah. Dah. Ikut yakin, tahu Nabi Muhammad itu Rasul Allah, tahu. Tapi kenapa tak ikut dia? Tanya lagi kita. Dah tahu Nabi itu Rasul, tahu dah Nabi itu ada amalan, kenapa tak ikut amalan dia? Berat kita ni. Nah, hanya Islam keturunan. Risau. Mengucap hari-hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pegang mengucap, tapi apa yang kita ucap itu hanya mulut, lisan. Kita tak ada keyakinan, tak ada hati yang nak ikut apa-apa yang kita berikrar. Maka ikrar kita, orang panggil cakap tidak serupa bikin. Kita khawatir, takut-takut kita memenuhi ciri-ciri golongan munafik. Khawatir. Pasal munafik ini ialah orang Islam yang lemah imannya. Cukup tu dulu kan. Ada soalan kat sini? Boleh buka soalan, dua soalan kan? Bismillah. Ada? Soalan? Imran ada kan? Tak ada. Kalau tak ada, kita semai isyak lah ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.